Buletin Didik 11 Februari bersama saya, Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kesihatan Negeri sudah mengenal pasti 1,055 sekolah yang akan menjadi lokasi pusat pemberian vaksin PPV bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan KPM bersetuju membantu mengatur janji temu secara berkelompok untuk vaksinasi di sekolah atau di pusat vaksinasi yang dikenal pasti oleh pejabat kesihatan daerah dan pejabat pendidikan daerah bagi melancarkan pelaksanaannya. Semua sekolah yang dipilih akan menjadi tempat pemberian vaksin kepada murid di sekolah berkenaan serta murid sekolah berdekatan. Dalam satu kenyataan hari ini, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Kanak-Kanak, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, pengoperasian PPV itu selewat-lewatnya Isnin nanti dan jumlah sekolah dijangka ditambah dari semasa ke semasa. Pelaksanaan PPV berkenaan bagi membolehkan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun yang sudah mendapat persetujuan ibu bapa dapat diberikan vaksin secara terus dan bersasar. Pihak pengurusan sekolah akan memaklumkan tarikh dan lokasi janji temu bagi ibu bapa atau penjaga yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Sebagai langkah mengelakkan kesesakan, hanya seorang daripada ibu bapa atau penjaga dibenarkan menemani kanak-kanak untuk tujuan vaksinasi. Mereka dinasihat memastikan kanak-kanak yang akan divaksin mendapat rehat pada malam sebelumnya, bersarapan pagi dan minum air secukupnya sebelum ke PPV. Selain perlu mengawasi kanak-kanak supaya tidak melakukan aktiviti lasak bagi tempoh 7 hari selepas menerima vaksin. Dalam pada itu, semalam Datuk Dr. Nur Azmi turut memaklumkan KKM menyasarkan mencapai 70% atau 2 juta kanak-kanak menerima suntikan dos pertama dan lengkap 2 dos dalam tempoh 6 bulan. Dan jadi target kita juga ialah untuk mencapai 50% pada hujung bulan ini. Satu benda yang bukan senang tetapi benda yang possible kalau kita betul-betul nak buat. Sebab kita ada vaksin yang cukup. Vaksin kita cukup dan datang staggered tiap-tiap minggu. Kita ada tenaga kerja, kita dah ada kejayaan pun. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan bagi meninjau pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kanak-kanak Peak Kids di Klinik Kesihatan Batu Kawah, Kuching. Dalam pada itu, 79,393 individu atau 2.2% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Pemberian vaksin adalah menerusi Peak Kids yang dilancar sejak 3 Februari lalu. Belum ada golongan terbabit yang menerima dos kedua. Berikutan, kerajaan menetapkan sela masa 8 minggu antara dos pertama dan kedua. Mengikut laman Sesawang COVID Now, 88.8% atau lebih 2.7 juta individu daripada populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan vaksinasi. Manakala 91.3% atau lebih 2.8 juta individu lagi menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, 55.2% atau 12.9 juta telah menerima dos penggalak. 98% atau lebih 22.9 juta daripada golongan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 99.2% atau lebih 23 juta individu lagi telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Seterusnya, peningkatan kes harian COVID-19 yang mencatat angka lebih 20,000 kes hari ini, iaitu 20,939 disifatkan berbeza dengan senario yang berlaku pada Ogos tahun lalu. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pihaknya tidak panik dengan peningkatan kes itu. Berikutan, kadar kematian masih rendah. Keadaan hari ini berbeza dengan keadaan pada tahun lepas. Yes, kita menjangkakan akan ada peningkatan kemasukan ke hospital, tetapi kita percaya dengan liputan vaksinasi, kesan gejala itu tidaklah seteruk kes-kes pada tahun lepas, kadar kematian pun tidaklah akan menjadi terlalu tinggi dan tempoh rawatan mereka lebih singkat daripada dahulu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berskala besar pembedahan urologi di Hospital Selayang.
Kali terakhir, kes jangkitan melebihi 20,000 pada 11 Ogos tahun lalu. Ketika itu, 1,053 pesakit berada di unit rawatan rapi ICU dengan 211 kematian berbanding hanya 155 pesakit di ICU hari ini dan 10 kematian semalam. Bagaimanapun, kerajaan tetap mengambil langkah berhati-hati dan cermat sebelum mengisytiharkan Malaysia beralih ke fasa endemik seperti dilaksanakan beberapa negara. 3 lagi kluster pendidikan direkodkan di Sabah semalam iaitu 2 di Kunak dan 1 di Kota Kinabalu. Bagaimanapun, kes indeks dalam 3 kluster tersebut dikategorikan tahap ringan serta telah diasingkan untuk diberi rawatan yang sesuai. Menurut jurucakap COVID-19 negeri, Datuk Masidi Manjun, kluster jalan getah di Kunak melibatkan pelajar perempuan asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak. Saringan terhadap kontak rapat mendapati 21 orang lagi positif, menjadikan jumlah kumulatif 22 kes. Kluster Madai 2 juga di Kunak melibatkan pelajar perempuan SMK Madai berusia 13 tahun telah menjalani saringan kerana bergejala dan disahkan positif. Jumlah kumulatif kes kluster ini 40 termasuk 10 kes baru. Sementara itu, kluster pendidikan ketiga iaitu kluster Jalan Gudon melibatkan pelajar SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Pelajar lelaki berusia 17 tahun didapati positif dan jumlah kumulatif kes ialah 22 termasuk 5 kes baru. Baiklah, tekanan atau stres sering ditafsir sebagai ancaman besar terhadap kesihatan mental. Isu tekanan dalam kalangan pelajar universiti bukan sesuatu perkara baru, terutama menjelang minggu peperiksaan. Justru menangani stres dengan cara yang betul mampu mengurangkan tekanan emosi dan fizikal pelajar. Persediaan menjelang peperiksaan merangkumi sesi mengulang kaji nota ringkas dan meneliti soalan-soalan yang lepas. Menyemak tarikh dan waktu peperiksaan bagi setiap subjek juga perlu untuk persediaan lebih rapi. Menurut Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kerjaya dan Kaunseling Universiti Teknologi Mara UiTM, Muhammad Syahril Boniran, persiapan dari segi mental dan emosi juga perlu dititik beratkan. Dari segi mental emosi juga kita kena jagalah, okey. Pastikan tidur yang mencukupi, makan makanan yang berkhasiat, tidur dan makan yang berkhasiat, dan pastikan anda sentiasa sihat dan sentiasa menjaga diri, self care anda. Maknanya jangan kata minggu exam ni anda belajar tapi tiada dalam seminggu tu, tak ada mungkin satu hari mungkin masa anda bersosial, beraktiviti, kan, lakukan apa yang anda suka. Dalam perkongsian di YouTube UiTM Channel, beliau menegaskan pelajar harus bijak membahagi masa mengikut kesesuaian keadaan sekaligus mengambil kira kepentingan diri sendiri seperti membuat perkara yang diminati. Ia bukan saja dapat mengurangkan tekanan, malah dapat meningkatkan produktiviti seseorang individu, terutamanya pelajar, dalam rutin harian mereka. Pelajar juga perlu sentiasa mempunyai pemikiran yang positif dan ia boleh dicapai melalui persekitaran yang sihat serta tabiat yang baik. Bertemu kembali. Dalam menyemarakkan semangat pelajar untuk kembali ke sekolah, Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia (MARKMA) serta Pertubuhan Perkembangan dan Evolusi Pendidikan India Selangor (PEPIS) menganjurkan program Back to School 2022. 318 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah menerima barang keperluan serta peralatan sekolah bernilai RM400 selain alaun perbelanjaan RM200. Program yang berlangsung pagi tadi di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah Kuala Kubu Baru melibatkan 16 sekolah di sekitar Hulu Selangor. Antara sekolah yang menerima sumbangan ialah SK Hulu Bernam, SJKT Ladang Escort, SJKC Kerling dan SMK Said Masyur. Sumbangan disampaikan kepada wakil sekolah untuk diserahkan kepada pelajar terpilih di sekolah masing-masing. Itu satu program yang cukup baik dan dengan hajat yang begitu murni sekali. Saya rasa ianya
patut dijadikan sebagai contoh di mana lebih banyak lagi lah sama ada NGO ataupun mana-mana pihak yang sudi untuk juga memberikan sumbangan yang sama khususnya kepada golongan B40. Ya, jadi sama-samalah kita membina satu masyarakat yang harmoni, memberikan sumbangan bantuan kepada mereka anak murid khususnya yang memerlukannya. Sejumlah hampir RM200,000 diperuntukkan Yayasan Mark Ma dalam menjayakan program ini. Ia bertujuan menyediakan pembelajaran yang selesa dan selamat untuk pelajar golongan B40 agar mereka tidak merasa kekurangan dalam menyediakan kelengkapan ke sekolah kerana faktor keuangan keluarga. Sumbangan ini secara tidak langsung memberi lebih semangat dan keazaman dalam menuntut ilmu. And our aim is always to assist the poor students so that they can excel in their studies. We give scholarship, we give them vocational training, and we also, to the poorer students in the primary schools especially, we want to give them aid so that when they go back to school, they won't be burdened with the fact that they don't have school uniform, they don't have shoes to wear. Pada masa ini, program ini kena pada tempatnya sebab ini adalah masa selepas COVID. Banyak ibu bapa kehilangan kerja dan sebagainya, kekurangan kewangan dan sebagainya. Tapi dengan bantuan ini, murid-murid ini sedia dan bolehlah masuk balik ke sekolah dengan megahnya. Bermatlamat menyediakan pelajar yang lebih fokus dengan pembelajaran, penganjur merancang untuk membantu lebih ramai lagi pelajar golongan B40 khususnya di kawasan-kawasan terpencil. Dalam pada itu, 2,103 murid dari 241 sekolah di Melaka juga menerima bantuan persekolahan sekolah rendah. Bantuan berjumlah RM420,600 itu disalurkan kerajaan negeri melalui Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPIM). Menurut Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, bantuan persekolahan itu akan diterima oleh murid yang layak di setiap daerah di negeri itu. Setiap pelajar akan menerima RM200 seorang yang sedikit sebanyak dapat meringankan perbelanjaan ibu bapa untuk mempersiapkan anak-anak mereka memulakan sesi persekolahan 2022. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian bantuan persekolahan sekolah rendah sumbangan Kerajaan Negeri Melaka sesi akademik 2022. Turut berlangsung pelancaran program Sentuhan Kasih bersama calon sijil pelajaran Malaysia 2021. Seramai 11,355 pelajar daripada 84 sekolah bantuan penuh kerajaan negeri dan sekolah tahfiz berdaftar kerajaan negeri akan diberi sesi motivasi sebelum mereka menduduki peperiksaan berkenaan. Seterusnya, 50 pelajar asnaf dari sekolah rendah sekitar kawasan Merbuk Kedah menerima sumbangan simpanan pendidikan nasional SSPN Prime dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Sumbangan melibatkan peruntukan RM5,000 yang dilaksanakan melalui Wakalah Zakat Negeri Kedah. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Beliau berkata instrumen simpanan diperkenalkan oleh PTPTN itu banyak memberi keistimewaan dan manfaat untuk rakyat di negara ini. Sebagai contoh, menerusi simpanan di bawah SSPN Prime, geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 ditawarkan kepada pendeposit sekiranya anak mereka berjaya menyambung pelajaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan. Ia akan memberi banyak manfaat kepada waris dan pelajar ketika menyambung pelajaran kelak. Setakat 31 Disember lalu, skim SSPN berjaya mengumpul tabungan RM10.8 bilion menerusi 5.2 juta akaun yang dibuka. Kepelbagaian emas juga turut diterapkan di bahagian-bahagian lain ataupun peralatan-peralatan lain seperti tongkat dan sebagainya. So di sini menunjukkan bagaimana penggunaan penerapan nilai emas itu pada tongkat Sir Frank Swettenham, iaitu Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu tahun 1896 hingga 1901. Dia merupakan pentadbir British di tanah Melayu yang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan tongkat peribadi beliau yang telah menerapkan unsur-unsur emas. Plate emas tu di permukaan di bahagian tombol pemegang tu dan bahagian batang tongkat tersebut yang mengukirkan motif-motif seni ukir Melayu yang mengambil kira aspek-aspek tumbuh-tumbuhan ataupun alam semula jadi di negara kita.
Masih bersama Buletin Didik. Bekas banduan menunjukkan perubahan positif perjalanan hidup mereka dengan menjana pendapatan menerusi sebuah kafe berkonsepkan penjara di Tehran, Iran. Pendapatan Cell 16 Cafe Fast Food itu juga digunakan bagi membebaskan tahanan yang meringkuk dalam penjara kerana gagal melangsaikan hutang. Cafe Cell 16 membawa mesej kepada orang ramai bahawa penjara tidak semestinya tempat yang dipenuhi penjahat. Ini kerana penghuni penjara kadang-kala terdiri daripada individu yang tidak melakukan jenayah namun ditimpa musibah. Pengasasnya Benjamin Nahad berkata, idea membuka restoran ini tercetus ketika menjalani hukuman penjara. Justru hiasan dalaman kafe nyata mudah buatnya mengetengahkan konsep sel penjara. Rakan kongsinya Arman Alizadeh yang merupakan seorang pengeksport berusia 30 tahun pernah bergelut dengan bebanan hutang dan pengalaman yang dilalui itu memberi kesedaran kepada Arman untuk membantu rakan banduan yang dalam kesusahan, iaitu dengan melancarkan kempen bantuan dana daripada penderma atau pelanggan kafe berkenaan. Penyanyi Ed Sheeran telah melancarkan versi terbaru lagu The Joker and the Queen dengan kolaborasi sahabat baiknya Taylor Swift. Ia juga disifatkan tribute kepada ulang tahun ke-10 kolaborasi mereka sejak lagu Everything Has Changed pada 2012. Saw the best in me, the Joker and the Queen. Menariknya, dua remaja dalam video muzik ini adalah pelakon kanak-kanak dalam video muzik Everything Has Changed, seolah-olah menyambung perjalanan mereka yang kini menginjak usia remaja. Versi baru The Joker and the Queen ini juga menandakan kolaborasi keempat Sheeran dan Taylor sejak 2012. Ini pula berita menggembirakan buat peminat K-drama, khususnya drama hit Crash Landing on You yang mula popular pada 2019. Dua pelakon utamanya Yoon Bin dan Son Ye Jin mengumumkan bakal berkahwin tidak lama lagi. Berita ini sememangnya sudah dijangka, namun kedua-dua pelakon tidak pernah mengeluarkan kenyataan rasmi mengenainya sebelum ini. Majlis perkahwinan mereka bakal diadakan di Seoul, Korea Selatan bulan depan, namun secara tertutup dengan hanya dihadiri ibu bapa dan rakan-rakan terdekat. Hyun Bin dan Ye Jin sudah bersahabat bertahun-tahun lamanya sebelum berlakon bersama dalam Crash Landing on You. Untuk rekod, ia adalah drama dengan rating ketiga tertinggi dalam sejarah televisyen kabel Korea Selatan. Ia turut diiktiraf di Amerika Syarikat antaranya oleh Forbes, Vogue, Time dan The Guardian, malah masih dalam senarai trending di platform penstreaman Netflix sehingga hari ini. Sukan Olimpik musim sejuk 2022, Jerman mengungguli carta kedudukan pingat menerusi 6 emas yang diraih setakat ini. Bagaimanapun ia mula dicabar beberapa negara lain antaranya Norway dan Austria yang berada di tempat kedua dan ketiga. Austria menambah pingat emas menerusi atlet ski Johann Strolz dalam acara Alpine Combined Downhill dan Slalom. Strolz mencatat masa 2 minit 31.43 saat untuk meraih emas sekaligus mengulangi pencapaian bapanya Hubert pada tamasya 1988 di Calgary, Kanada. Pingat perak pula jadi milik Alexander Amott dari Norway manakala James Crawford membawa pulang pingat gangsa. Sementara itu, acara 10 km cross country, Theresa Johaug meraih pingat emas keduanya selepas mengungguli acara 15 km skiathlon. Johaug merekodkan catatan 44 minit 13.7 saat dengan menewaskan pencabar terdekat Natalia Nepryaeva dari Rusia. Pingat emas jadi milik wakil Austria Teresa Stadlober. Turut mencuri tumpuan acara hoki ais dengan saingan kumpulan C membuka tirai. Sweden antara yang mengorak langkah kanan selepas mengatasi Latvia 3-2. Dominasi Sweden bermula dengan jaringan Lukas Wallmark sebelum Anton Landers meletakkan kedudukan 2-0. Wallmark sekali lagi melakar nama untuk jaringan ketiga Sweden. Latvia kemudiannya bangkit menerusi gol Renars Krastenbergs, diikuti gandaan gol yang menemui sentuhan Nikolai Yeliseyev. Bagaimanapun, kelebihan jaringan kekal memihak Sweden sehingga whistle penamat. Ini pula penguasaan dipamerkan Finland apabila membenam Slovakia 6-2.
Finland terdahulu dikejutkan gol pembukaan Slovakia menerusi Juraj Slafkovský sebelum Finland menemui rentak dengan mencatat 3 gol berturut-turut. Ia bermula dengan jaringan Sakari Manninen disusuli penyudah Harri Pesonen dan Miro Aaltonen mengubah kedudukan semasa 3-1. Manninen kemudian menambah gol peribadi kedua. Slovakia yang tidak mudah mengalah berjaya memperoleh gol kedua. Bagaimanapun, Finland sekali lagi mendominasi permainan apabila Manninen melengkapkan hat-trick, diikuti jaringan kedua Aaltonen untuk keputusan penuh 6-2 memihak Finland. Beralih tumpuan ke lumba basikal jelajah Oman, pelumba UAE Team Emirates Fernando Gaviria gah mengungguli peringkat pertama selain turut ceria sebagai pendahulu keseluruhan. Peringkat pertama mempertaruhkan laluan sejauh 138 km bermula dari pelabuhan Al-Rustaq menuju pusat konvensyen Oman. Ia menyaksikan laluan berbukit perlu dihadapi pelumba dengan Peyo Goikotsia terdahulu melakukan percubaan gerakan solo. Namun agak sukar buatnya untuk mengekalkan rentak kayuhan sebelum dipintas peloton besar. Tumpuan kegarisan penamat menyaksikan Fernando Gaviria paling menyerlah untuk mengesahkan kemenangan miliknya. Catatan masa 3 jam 17 minit 4 saat juga melayakkan Gaviria untuk menyarung jersey merah selaku pendahulu keseluruhan. Baiklah, pertunjukan drone sempena sambutan Festival Tanglong di Kaohsiung, Taiwan mengakhiri buletin didik kali ini. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.